Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul Ulul Azmi. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mengaminkan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnianya, kasih sayangnya yang melimpah ruah, dapat kita sama-sama berkongsi ilmu bagi memperkenalkan serta menyebarkan insan-insan yang berdarjat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman ini, begitu ramai golongan yang dipandang mulia di mata masyarakat. Hanya kerana beliau pandai mengambil perhatian melalui kebolehan tersendiri seperti nyanyian, lakonan, sukan dan tak kurang juga keindahan rupa paras. Kita ambil satu contoh, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Orangnya cantik, bersopan santun, halus manis tutur kata. Baumpama ungkapan baik lagu beliau, halus manis hai bila berkata, hai cantik berhias molek sungguh lawe, santun lagunya we merendah suara, bagai berpayung we rasa ke dunia. Beliau merupakan public figure yang menjadi idola pelbagai golongan masyarakat oleh kerana tertarik dengan keindahan rupa paras dan suaranya, ditambah pula dengan keayuan dan kebaikan beliau menyantuni setiap lapisan masyarakat dengan penuh budi pekerti, serta segala jadual beliau dapat dihidu oleh segelintir peminat yang terlalu fanatik. Namun, bagaimana pula dengan kisah-kisah insan pilihan yang memiliki sifat istimewa yang mengajak kita mengenali Allah, Tuhan yang satu, mendidik kita supaya mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita mampu merungkai tentang kehebatan mereka-mereka ini? Mereka-mereka ini yang dimaksudkan ialah Rasul Ulul Azmi. Apakah itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan yang tinggi, istimewa kerana ketabahan, kecekalan, kesabaran tinggi dan luar biasa, serta banyak menghadapi ujian, tentangan dan penderitaan dalam menyebarkan agama tauhid. Dalilnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Surah Al-Ahqaf ayat 35. Maksudnya, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul Ulul Azmi, yakni yang mempunyai keazaman dan ketabahan hati dari kalangan Rasul-Rasul, yakni yang terdahulu daripadamu, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka, yakni yang menentangmu itu. Lima Rasul Ulul Azmi. Di antara 25 orang Rasul, terdapat 5 orang Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi. Mereka ialah
Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, marilah kita mengingati nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan mendengar nasyid ini. Rasul Ulul Azmi ada 5. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Nuh, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Baiklah, sekarang mari kita lihat dalil tentang nama-nama Nabi Ulul Azmi daripada surah Asy-Syura ayat 13. Dalil nama-nama Nabi Ulul Azmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Surah Asy-Syura ayat 13. Maksudnya, Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya, apa yang telah diperintahkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami, yakni Allah, wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa serta Isa, iaitu tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya. Berat bagi orang-orang musyrik, yakni untuk menerima agama tauhid yang engkau seru mereka kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayah petunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadanya, yakni dengan taat. Surah Asy-Syura ayat 13. Sebab diberi gelaran Ulul Azmi. Pertama, mendapat pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, memiliki kesabaran yang tinggi semasa berdakwah. Ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah supaya kaum mereka tidak diturunkan azab. Keempat, sentiasa berdoa kepada Allah supaya memberi hidayah kepada kaum mereka. Kelima, memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah. Mu'jizat para Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Sebelum itu, mari kita lihat apakah itu mu'jizat. Mu'jizat ialah perkara luar biasa yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka serta kesahihan risalah yang dibawa, di samping melemahkan musuh-musuh Allah. Nabi Nuh alaihi salam, dugaan ditentang oleh kaum keluarganya sendiri. Mu'jizat dapat membuat kapal besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapal tersebut dapat dinaiki oleh makhluk yang beriman sahaja serta selamat daripada banjir yang besar. Nabi Nuh alaihi salam, dugaan ditentang oleh kaum keluarganya sendiri. Mu'jizat dapat membuat kapal besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapal tersebut dapat dinaiki oleh makhluk yang beriman sahaja serta selamat daripada banjir yang besar.
Nabi Ibrahim alaihissalam, dugaannya dibakar hidup-hidup. Mukjizat, Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar apabila dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam, dugaannya dibakar hidup-hidup. Mukjizat, Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar apabila dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam, dugaannya dikejar oleh Fir'aun hingga ke Laut Merah. Mukjizat, tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam, dugaannya dikejar oleh Fir'aun hingga ke Laut Merah. Mukjizat, tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan. Nabi Isa alaihissalam, dugaannya kaumnya merancang untuk membunuhnya. Mukjizat, dapat bercakap ketika masih bayi lagi, iaitu beberapa jam selepas dilahirkan. Nabi Isa alaihissalam, dugaannya kaumnya merancang untuk membunuhnya. Mukjizat, dapat bercakap ketika masih bayi lagi, iaitu beberapa jam selepas dilahirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dugaannya dihina, dipukul oleh kaum Quraisy serta cobaan membunuh baginda. Mukjizat, keluar air di celah-celah jari. Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dugaannya dihina, dipukul oleh kaum Quraisy serta cobaan membunuh baginda. Mukjizat, keluar air di celah-celah jari. Al-Quranul Karim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada Nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Demikianlah 5 orang Rasul Ulul Azmi yang menjadi perbahasan dalam video ini untuk menjadi inspirasi bagi juru dakwah masa kini dan akan datang. Ketauladanan mereka dalam berdakwah yang tidak mengenal lelah. Mereka selalu menyeru umat siang dan malam, penuh kesabaran dan ketabahan, sambil terus berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri mereka sendiri maupun kaum mereka masing-masing. Pantaslah mereka mendapat gelaran Ulul Azmi. Kesabaran para Rasul menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala walaupun ditentang hebat keluarga sendiri dan orang terdekat, membuktikan ketabahan Rasul-Rasul ini menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain mempunyai kesabaran yang tinggi, mereka senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Perjalanan dan kisah hidup para Rasul Ulul Azmi ini perlu dijadikan iktibar dan pengajaran kepada kita sebagai seorang Muslim. Setakat ini dahulu video ringkas berkenaan Nabi-Nabi Ulul Azmi. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datangnya dari diri ini yang serba kekurangan sebagai makhluknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.